主内弟兄姐妹，大家平安。现在我们要开始今晚的晚祷会，请大家预备心默祷。Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Saat ini kita akan memulai kebaktian doa malam. Marilah kita persiapkan hati kita untuk bersaat teduh sejenak. Amen。我们同心合意的赞美主，用诗歌来荣耀主圣名。Mari kita persiapkan hati untuk memuji Tuhan dengan pujian mulia bagi namanya. Kita menyanyikan dengan 3 ayat Mandarin dan 3 ayat bahasa Indonesia.
Mari kita berdoa. 亲爱的上帝，你的慈爱上及诸天，你的信实直到万代。感谢主，你应允救恩，在我们的痛苦之中仍然真实，并能使你的名得荣耀。求你帮助我们，在每一天都有新的盼望。恳求主与我们同在，祝福我们的晚祷会，垂听我们的祷告，应允我们的恳求。我们祷告着奉主耶稣的名，阿门。我们请周理师传道来正道，胡伟良弟兄来翻译。Kita persilakan Contoh Yudhistira men-sharingkan firman Tuhan dan Saudara Wirayanto sebagai penterjemah. Kita persilakan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, Shalom. 亲爱的弟兄姐妹，大家平安。 Bersukacita pada hari ini kita bisa kembali dalam kebaktian doa malam. 很喜乐，因为我们可以再一次的在这个祷告会里面聚集在一起。 Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. 没有听上帝的话语之前，我们一同来祷告。 Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan pada kesempatan pada malam hari ini kami bisa datang ke hadirat-Mu ya Tuhan dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Pakailah kedua hamba-Mu ini ya Tuhan dalam segala keterbatasan kami untuk menyampaikan firman-Mu yang berkuasa mengubahkan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara sekasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， renungan pada hari ini saya berikan tema hidup dalam waktu Tuhan. 今天晚上的要思想的主题就是活在上帝的时间。 Firman Tuhan terambil dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. 经文是从传道书第3章第1到15节。 Sekali lagi, Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. 传道书第3章第1到第15节。 Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita sekalian dalam bahasa Indonesia. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakan dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya, itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan datang sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Sedemikian jauh kita membaca perenungan firman Tuhan dari Pengkhotbah 3 ini. 我们读经文是读到这个地方。 Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， ada seseorang yang hendak pergi berenang. 有一个人他想要去游泳， Dia sudah menyiapkan segala sesuatunya. 他已经准备预备好全部了， Dia sudah menyiapkan pakaian ganti, 他已经穿上这个泳装， kacamata renang, 他有戴这个泳装游泳的眼镜，
pelampung, 这个救生圈， hingga sampai tabung oksigen apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. 然后他也是有准备，如果发生什么事情，有准备这个氧气管。 Semua perencanaannya komplit dan tidak ada cacat. 他所计划的，他所做的，全部都是完整的。 Namun ia pergi berenang ketika kolam renang sedang dibersihkan. 但是他去游泳的时候，刚好这个游泳池正在清理。 Tentu saja apa yang sudah dipersiapkan oleh orang itu tidak membuat dia bisa masuk ke dalam kolam renang. 这个是当然，他去了还是不能游泳。 Tidak peduli apakah ia mau berdebat panjang lebar dengan petugas kolam renang. 不管他要怎么样跟这个游泳池的管理人怎么样的辩论。 Mungkin berdebat bahwa persiapannya sudah sangat mapan. 可能他会跟这个游泳池的管理人说，他已经准备好了。 Tapi keadaannya memang tidak ada kolam renang untuk berenang pada hari itu. 但是因为那个时候就是没有游泳池可以游泳。 Kita menyadari bahwa waktu yang tepat merupakan hal yang esensial dalam kehidupan. 我们知道这个正确的时间在我们的生命里面是很重要的。 Betapa baiknya perencanaan dan persiapan kita. 无论我们怎么样准备的完整， Namun apabila dilangsungkan pada waktu yang tidak tepat, tentu akan berbuah sebaliknya. 但是如果在不正确的时间来实行的话，这个后果是不好的。 Poin saya adalah bahwa perencanaan yang tepat perlu dibarengi dengan waktu yang tepat pula. 这个我的重点就是我们正确的计划、正确的准备，必须要有这个正确的时间来扶持。 Bukankah demikian yang disebut sebagai hikmat? 这个不是我们所谓的智慧吗？ Persediaan dan perencanaan yang tepat harus dibarengi dengan penggunaan pada waktu yang tepat pula. 正确的准备、正确的装备，也是要有这个时间的正确。 Pertanyaannya adalah, 它的问题是什么？ bagaimana kita mengetahui waktu yang tepat? 我们要如何知道这个时间是正确的？ Tidak jarang kita terkecoh dengan fenomena yang terjadi sehingga kita mengambil keputusan pada waktu yang tidak tepat. 我们常常被这个所发生的事情所引导、所引诱，所以我们所做的决定是不正确的。 Lantas apa yang bisa dipegang dalam kehidupan ini? 所以我们在我们生命里面，我们要掌握的是什么？ Apakah mungkin mengetahui waktu yang tepat itu? 我们是不是有可能知道这个时间是正确的？ Itulah yang mau kita pelajari dari kitab pengkhotbah pada hari ini. 这个就是我们今天从这个传道书我们要学习的。 Tadi kita sudah membaca kitab pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 15. 刚才我们已经读了传道书第3章第1到15节。 Perlu kita sama-sama ketahui bahwa kitab pengkhotbah adalah sebuah refleksi kehidupan dari seorang yang berhikmat. 我们知道这个传道书当中，就是一个有智慧的人，他是所解他生命上的这个写照。 Dan orang itu telah merasakan bagaimana begitu pengalaman dalam hidupnya begitu banyak. 这个人或是这个作者，他已经经历了许许多多的这个经验。 Pengkhotbah itu ibaratkan seseorang yang sudah mengecap asam garam dunia. 这个作者好像他已经尝试了世界上的酸甜苦辣。 Lalu dia bercerita tentang kehidupannya untuk generasi selanjutnya bahwa apa yang dikerjakan manusia semuanya sia-sia. 然后他就告诉他下一代，就是我们人所做的一切都是徒然的。 Karena tema utama dari kitab pengkhotbah ini adalah kesia-siaan hidup. 因为这个传道书的大主题就是有关于生命上的徒劳。 Makanya ada istilah yang terkenal dari kitab pengkhotbah ini, 所以在这个传道书里面有一个很有名的代表词， ialah hidup bagaikan usaha menjaring angin. 那就是我们生活，我们的生命就好像正在捕捉风一样。 Hal apa saja yang kita dapat refleksikan pada hari ini dari kehidupan kita melalui pengkhotbah pasal 3 ini? 从这个传道书里面，我们可以反射到，可以学习到什么？ Yang pertama, segala sesuatu itu ada waktunya. 第一点就是一切都是有它的时间。 Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， pengkhotbah bukan seseorang yang asing bagi kita. 这个传道师对我们不陌生。 Ada banyak perdebatan mengenai siapakah orang ini sebenarnya. 有很多的辩论，到底这个写传道书的人到底是谁？ Ada yang mengatakan dia Salomo. 有人说他就是所罗门王， Lalu ada juga yang mengatakan dia orang yang sekedar mengarang kisah hikmat. 有人可能说他就是一个正在写的有关于智慧的人。 Sebenarnya tidak begitu penting mengetahui siapa pengkhotbah sebenarnya. 其实关于这个写传道书的作者没有那么的重要。
Tetapi satu hal yang jelas, 但是有一个很清楚的 ia menyebut dirinya sebagai seorang pengkhotbah di ayat yang ke-1. 啊，他就是自称从第一节，他自称他是一个传道的人 Maksud saya pengkhotbah 1 pasal 1 ayat 1. 啊，也就是说这个传道书第1章第1节 Persoalan waktu yang tepat adalah apa yang juga dipikirkan oleh seorang pengkhotbah ini. 啊，这个传道书啊，这个作者他写作有关于这个正确的时间是如此的重要 Pada masa itu, serupa dengan masa kini, 啊，就是那个时候跟现在的时间是一样， waktu yang tepat merupakan hal yang penting. 正确的时间是一个很重要的事情， Seperti di dalam kitab Amsal pasal 15 ayat 23. 就好像在这个箴言书第15章23节， Alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. 就是话何其时，何等的美好。 Ketika kita membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-8 dari pengkhotbah pasal 3 ini, 当我们阅读这个传道书15章第1节到第8节的时候， ini merupakan sebuah puisi yang menarik sekali untuk diperhatikan. 啊，这个是好像一个很吸引我们的一首诗 Puisi ini berupa kontras antara dua hal yang bertentangan. 啊，这个诗就是写作两方面的对立 Namun setiap hal itu ada waktunya masing-masing. 啊，但是每一件的事情都有它的时间， Dikatakan ada waktu untuk lahir, 在那里说生有时， ada juga waktu untuk meninggal. 死的时候也是有时间， Ada waktu untuk membunuh, 有时间来谋杀， ada waktu untuk menyembuhkan, 然后有时间得医治 mengasihi dan membenci. 啊，有时间来爱，有时间来憎恨 Bahkan dikatakan ada waktu untuk perang dan ada waktu untuk damai. 啊，在那里也是有说有时间战争，有时间和平也是有时间。 Kita tentu menyadari Bapak Ibu bahwa hari-hari ini tidak seharusnya ada waktu untuk membunuh orang, bukan? 但是现在来说，我们看啊，不是要有时间来谋杀的 Tetapi pada masa perjanjian lama, membunuh yang dimaksud adalah membunuh dalam konteks hukum. 啊，但是这个意思在旧约里面，谋杀的含义就是啊刑罚的意思， Peperangan dan perdamaian juga demikian. 战争和平也是一样。 Bagaimana kita memandangnya? 我们要如何看待这件事情呢？ Perlu untuk dicatat bahwa puisi ini tidak bermaksud memberikan himbauan untuk dilakukan. 啊，这个诗的含义不是叫我们要去做的， Apa yang tertera dalam puisi ini adalah semata untuk menggambarkan keseluruhan pengalaman kehidupan manusia. 这首诗里面就是描述了我们人整个生活啊的经历。 Ada waktu yang tepat untuk melakukan ini, 有时间就是要做这件事情， dan ada waktu yang tepat untuk yang itu. 然后有时间要做那一件事情。 Kita tidak sebaiknya menangis ketika sahabat kita melangsungkan pernikahannya. 当我们朋友结婚的时候，我们不应该要哭泣的。 Sebaliknya, kita tidak seharusnya tertawa terbahak-bahak ketika saudara kita meninggal dunia. 啊，是相反的。当我们的亲戚朋友啊过世的时候，我们不应该要大声笑的。 Kita tidak sepatutnya menari ketika upacara bendera. 当这个升旗典礼的时候，我们不应该要跳舞的。 Demikian pula kita tidak berdiri tegak dan hormat ketika di kebaktian. 所以当我们聚会的时候，我们不应该要站起来然后做这个经理的动作。 Hal yang lain juga bila tidak tepat kita begadang setiap hari di rumah, 然后每天晚上我们不应该每天晚上都这个熬夜， tetapi ke dalam kebaktian kita tidur. 然后聚会或是参加做礼拜的时候，我们就睡觉。 Sampai di sini tentu kita bisa memahaminya, saudara-saudari. 到这边我们应该都可以了解的。 Kita semua bisa mengalami bahwa segala sesuatu perlu memiliki waktu yang tepat. 我们可以经历每一件事情都要有正确的时间。 Tetapi pengkhotbah tidak berhenti sekedar menyampaikan kepentingan adanya waktu yang tepat. 但是传道书不只是来告诉我们有关于正确的时间。 Ayat yang ke-11 ada ayat yang sering dikutip oleh orang. 然后第11节是人常常是使用的这个经文。 Dikatakan segala sesuatu indah pada waktunya. 他说在那里说各按其时成为最美好。 Tapi terkadang setiap orang yang mengalami masalah tidak seperti itu indahnya, begitu ya. 但是很多常常一件有问题的人，他们没有感到很美好。
Segala sesuatu ada waktunya. 每一件事情都有它的时间， Tetapi dalam waktu Tuhan segala sesuatu itu indah pada waktunya. 但是在上帝的时间，个案其实成为最美好。 Kata indah di sini sebenarnya lebih baik diterjemahkan tepat atau pantas. 美好这个翻译成比较正确的，就是翻译成正确或是应该是比较正确的意思。 Maksudnya apa saudara-saudari? 这意思是什么？ Allah sendirilah yang menetapkan segala sesuatu itu tepat atau tidak pada waktunya. 只有上帝自己来决定这个时间是正确或是不正确。 Ketika kita lihat di ayat 14 sampai ayat yang ke-15, 那我们看第14到15节， apa yang dilakukan Allah sudah tepat untuk selamanya. 上帝所做的是已经正确了，直到永远， Tidak ditambah, tidak dikurangi. 是没有所增加，没有所减少。 Bahkan dikatakan apa yang sekarang ada, dulu sudah ada. 在那里说，现在有的，之前是已经有了， Dan yang akan ada sudah lama ada. 然后将来的是要有的，是早已经有了。 Dan Allah mencari yang sudah lalu. 然后上帝是寻找已经过去的。 Ini menegaskan bagaimana Allah berotoritas dalam kehidupan kita. 这个就是上帝在我们的生命里面如此的掌控。 Lantas apakah ini merupakan hal yang baik? 然后这个事情，这件事情是对我们是好的吗？ Tetapi dalam perenungan si pengkhotbah ini, 在这个传道书所写的是， itu adalah hal yang membuat dia frustasi. 他描述他这如此的沮丧。 Kenyataan bahwa Allah sudah menetapkan segala sesuatu yang ada di dunia ini, 事实上，上帝已经在这个世界上制定了所发生的事情。 tidak begitu memberikan penghiburan bagi pengkhotbah. 对这个传道书来说，没有一个安慰。 Bahkan ia menyebut sebagai kesia-siaan. 甚至他称呼这一切都是徒然的。 Bapak Ibu coba kita bayangkan sebentar. 弟兄姐妹，我们来想象一下， Pernahkah kita mengupayakan suatu hal dengan demikian sulit, 我们是不是曾经为某一件事情而经历？ namun hasil akhirnya berbeda sedemikian rupa dengan apa yang kita harapkan? 但是到最后的结果跟我们所盼望的是差很多。 Misalkan kita sudah bersiap-siap untuk bepergian pada hari itu. 比如说我们有一天我们要准备出门， Lalu apa mau dikata tiba-tiba bannya gembos di tengah jalan. 然后我们无话可说，到路途当中，我们的轮胎都爆胎了。 Akibatnya kita terlambat atau bahkan batal pergi ke tempat itu. 最后我们是迟到或是没有到达那个地方。 Atau kita sudah mempersiapkan segala prediksi keuntungan bisnis kita pada bulan-bulan yang sudah kita persiapkan. 或是我们已经计划好我们下个月要赚的多少的利益。 Tiba-tiba terjadi lockdown yang besar. 然后有这个封城。 Pertanyaannya adalah, 问题是， untuk apa merencanakan dengan sedemikian rupa kalau begitu? 如果早知如此，何必当初呢？ Misalkan seorang bekerja hingga kaya, namun penerusnya yang malas tidak bisa bekerja dan sebagainya. 比如说有一个人，他努力的工作，赚来许许多多的财产，然后他的后代都不能再赚钱了， Menghabiskan segala kekayaan dalam waktu sekejap. 然后用很短的时间把他的财产花光。 Maka dalam kitab pengkhotbah ini, pengkhotbah tidak heran bertanya, 所以这个传道书他就是询问了， apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? 从他所劳碌的工作里面有什么利益？ Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, perlu kita pahami bahwa 弟兄姐妹，我们需要了解， segala usaha tersebut akan percuma apabila Allah tidak menghendakinya. 一切的劳碌是徒然的，如果上帝没有按照上帝的旨意。 Karena Tuhan tahu apa yang sudah direncanakannya adalah tepat pada waktunya. 是因为上帝自己知道他的计划，他的旨意是正确的。 Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. 就是人不能彻透上帝的工作从头到尾。 Siapa di antara kita tidak penasaran dengan masa depan kita? 有谁对我们的未来是感到不好奇的呢？ Siapa sih yang tidak ingin tahu siapa pasangan hidupnya? 有人是不想，有没有人不想知道他的未来的配偶？ Lalu
Siapa sih yang nggak mau bagaimana bisnis masa depannya seperti apa yang akan terjadi? 是有人不想知道吗？他未来的生意要发生什么样的事情？ Kalau bisa tidak usah mengalami proses, kita tahu endingnya seperti apa. 如果可以的话，我们不想去知道，不想去了解这个过程，但是我们要知道结果是怎么样。 Ada keinginan untuk mengetahui segala sesuatu di dalam rencana Allah, namun itu mustahil. 我们想要知道上帝的旨意，但是我们不可能详细的了解。 Oleh karena itu masa depan disebut dengan misteri. 所以我们的未来就是一个奥秘。 Seperti dalam tokoh dalam Alkitab, kitab Ayub. 就是好像我们圣经上的人物，就是耶伯。 Ayub yang sudah menderita sedemikian rupa pun terus bertanya kepada Allah, apakah yang menjadi kesalahannya? 耶伯他如此的诚恳，如此的忠心，他还是询问上帝，到底他犯了什么错，犯了什么罪？ Apa yang Allah jawab? 然后上帝回答什么呢？ Allah tidak menjawab apa-apa. 上帝都什么都没有回答。 Malah Allah balik bertanya pada Ayub dengan serangkaian pertanyaan yang menunjukkan kuasa dan hikmatnya yang tidak terselami. 反而上帝就是用充满的智慧，以他的全能来回答，来询问耶伯。 Itulah sebabnya pengkhotbah menyimpulkan 所以这个传道书他做了一个结论： supaya manusia takut akan Tuhan. 只要叫人敬畏上帝。 Pada akhirnya kita harus dengan tegar menyatakan bahwa Allah adalah Allah dan kita bukanlah Allah. 到最后，我们要承认上帝就是上帝，我们不是上帝。 Tidak sanggup kita memahami apa yang dilakukan Tuhan di dunia ini. 我们不能吃透上帝在世界里面做的是什么， Tetapi kita percaya bahwa Allah merancangkan indah pada waktunya. 但是我们相信上帝的计划、上帝的旨意是按时间成为最美好。 Bila saya menemukan poin tentang indah pada waktunya ini, 如果我有说到有关于这个个案，其实成为最美好， saya merefleksikan kepada diri saya sendiri berulang-ulang apa ya yang indah pada waktunya dalam kehidupan saya. 我反思在我的生命里面到底是什么个案，其实成为最美好。 Saya sempat beberapa waktu merenungkan lama momen apa ya yang indah dalam hidup saya di mana Tuhan merencanakan itu indah pada waktunya. 我在很长的时间来思想，到底上帝在我的生命里面到底有什么样的美好的计划。 Akhirnya saya teringat sebuah momen di mana saya berjumpa dengan istri saya. 到最后我就想到，我跟我的太太遇见的那一段时刻。 Dulu awal pertama mengapa saya memilih Medan untuk pelayanan, salah satu faktornya adalah pasangan. 刚提出我选择棉兰做我的服饰的地方，其中一个原因就是有关于这个配偶的问题。 Waktu tahun 2016, pasangan saya ditugaskan ke Sianta. 在2016年的时候，我的配偶那个时候他被差到县达来服侍。 Maksud awal agar jarak kami tidak terlalu jauh. 刚开始的时候，让我们的距离不是这么的遥远。 Tetapi maksud Tuhan itu berbeda. 但是上帝的旨意是不一样。 Kami akhirnya beberapa minggu kemudian berpisah karena ada alasan yang sulit mempersatukan kami lagi. 然后过了几个礼拜，我们就分开了，是因为有一个很难的理由来要解决的。 Beberapa bulan kemudian, remaja Metodis Mbak Jingga mengadakan retreat remaja di Brastagi. 过了几个月，我们恩典堂的少年班举办了这个进修会，在马达山， Mengundang banyak remaja Metodis dari daerah-daerah lain juga. 也邀请了许许多多地方的卫理的少年班一起来参加。 Nah, ini adalah momen awal setelah 6 tahun saya tidak pernah berjumpa lagi dengan contoh mari saya yang sekarang menjadi istri saya. 这个就是一个时刻，我6年之久没有遇见到玛丽莎传道。 Artinya terakhir kami bertemu itu tahun 2010. 意思说我们最后见面就是在2010年。 Di Bali di sebuah event gereja internasional. 就是在巴厘岛有这个国际性的教会的会议。 Setelah acara internasional itu selesai, kami hilang kontak dan tidak saling komunikasi kembali. 过了那个时候，过了那个教会的国际会议之后，我们就是失去联系。 Tetapi di Brastagi saya tidak mengira akan bertemu dengan contoh Marisa. 但是我是想不到，在马达山我会遇见玛丽莎传道。
Rupanya dia datang ke acara retreat membawa remaja dia dari Kisaran, dia sebagai pembina. 原来他就是带领这个基萨兰的少年班参加这个进修会。 Saya pada saat itu melayani sebagai pembina di Pos PI Cemara Asri. 那个时候我就是服侍在这个真马拉阿斯利布道所的少年班。 Singkat cerita, kami bertemu dan berkomunikasi kembali. 长话短说，我们再见面，我们再这个沟通。 Beberapa bulan kemudian kami menjalin relasi. 过了几个月之后，我们就是这个谈恋爱。 Sampai sekarang sudah jalan 3 tahun pernikahan dan baru dikaruniai 1 anak. 然后现在都已经3年结婚了，我们就是有上帝赐给我们有一个女儿。 Sebuah peristiwa yang tidak saya duga-duga Bapak Ibu. 是我想不到的事情发生了。 Dan mungkin bagi sebagian itu adalah hal yang biasa. 可能对某一个人可能对大部分的人是一个很普通的事情， Tetapi bagi saya pribadi ini begitu berkesan. 但是对我来说，对我个人来说是一个难忘的事情。 Salah satu peristiwa yang saya sebut indah pada waktunya Tuhan. 这个就是我所谓的个案，其实成为最美好。 Di luar rencana semula ke Medan, 在我计划之前到棉兰来服侍， akhirnya bertemu pasangan hidup saya. 我遇见我的生命上的配偶， Suatu momen yang saya tidak pernah menyesali untuk memutuskan melayani di Sumatera Utara. 是我从来不后悔在苏门答腊、在苏北地区来服侍。 Saudara-saudari kasih dalam Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Pada akhirnya apa yang terjadi dalam hidup kita dapat disimpulkan bahwa Allah adalah Allah dan kita bukanlah Allah. 到最后我们的生命，我们可以做一个结论：上帝就是上帝，我们不是上帝。 Tidak sanggup kita memahami apa yang dilakukannya di dunia ini. 我们不可能会了解上帝，完全的了解上帝在这个世界上所做的事情。 Tapi satu hal yang perlu kita percaya, 但是有一件事情，我们必须要相信， bahwa rencananya indah pada waktunya. 就是上帝的旨意、上帝的计划是个案其实成为最美好。 Itu poin pertama yang dapat kita renungkan bersama-sama pada hari ini. 那就是第一个问题。 Poin yang kedua adalah nikmatilah berkat Tuhan hari ini. 第二个这个重点就是我们享受上帝今天所赐给我们的恩典。 Ada sebuah istilah dalam bahasa Latin, istilah itu adalah carpe diem. 在拉丁文有一个词叫做 carpe diem。 Carpe diem adalah sebuah frasa dalam bahasa Latin yang artinya petiklah hari. 它的意思就是摘下今天。 Hal ini dimaksudkan agar orang hidup memanfaatkan hari ini secara optimal, tidak menunda sesuatu untuk hari esok. 这个表示叫人就是要好好的利用今天，不要把事情推迟到明天。 Dengan begitu kita dapat memanfaatkan waktu yang diberikan secara optimal. 就是我们可以使用这个有效率的使用我们的时间。 Pengkhotbah menawarkan agar kita carpe diem, artinya yang disebut sebagai ajakan untuk hidup hari ini tanpa mengkhawatirkan masa depan. 这个传道书叫我们就是 carpe diem， 就是要使用今天，不要为明天而忧虑。 Di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 12 sampai ayat yang ke-13, 在传道书第3章12到13节， aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. 我知道人除了终身喜乐那福，没有一件是幸福的事，并且人人吃喝，在他一切劳碌中享福，这也是上帝的赏赐。 Apabila hidup kita dalam kontrol perlindungan Allah, 如果我们的生命是在上帝的掌控、上帝的带领， mengapa kita khawatir akan masa depan kita? 为什么我们要为我们的未来而忧虑呢？ Hiduplah untuk hari ini, saudara-saudari. 我们就是要为今日而活。 Tetapi sesuatu yang sejalan dengan itu adalah kita harus hidup dalam takut akan Allah. 但是要平行的，就是我们要活在敬畏上帝里面。 Hari ini kita berjuang. 今天我们努力 Hari 征战， ini kita bekerja keras, 今天我们努力工作， bersenang-senang dari hasil keringat kita sendiri, 从我们的劳碌中享福。 dan menyerahkan segala masa depan kita dalam tangan Allah. 我们要把我们的未来交托给上帝。 Kalaupun kita akan gagal, 虽然如果我们失败了， setidaknya kita saat ini tidak menyerah dan tetap berjuang. 至少今天我们没有放弃，我们还是仍然的努力。 Mengapa kita sebagai orang Kristen
dalam dapat memiliki sikap seperti itu, saudara-saudari? 为什么我们成为基督徒要有这样的形态呢？ Allah menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus, 就是上帝透过耶稣基督展现他自己。 karya keselamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bukan berarti membuat kita dapat memahami masa depan kita. 耶稣基督所做的这个救恩，不是说我们要了解我们的未来， Bukan juga menyelesaikan setiap permasalahan hidup kita. 不是说要解决我们生活上的一些问题， Namun oleh sebab kebangkitan Yesus Kristus, Paulus dengan berani menyatakan jerih payahmu tidak sia-sia. 但是因为耶稣基督的复活，保罗很勇敢的说：“你们的劳苦不是徒然的。” Itu terdapat di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58. 这个是在圣经的哥林多前书15章58节。 Mengapa jerih payahmu tidak sia-sia, Bapak Ibu? 为什么我们的劳苦不是徒然的呢？ Sebab Kristus sudah bangkit dari antara orang mati. 是因为基督已经从死里复活， Kebangkitannya bukan sekedar kebangkitan spiritual, 他的复活不只是属灵上的复活， namun kebangkitan tubuh. 但是是身体上的复活。 Kristus tidak tetap mati namun bangkit. 耶稣基督没有仍然的死，但是他已经复活了。 Artinya pengharapan kita sudah jelas. 他的意思就是我们的盼望是很明确的， Maut telah dikalahkan. 已经打败了这个死亡， Langit dan bumi yang baru sudah ada di depan kita. 新的天和地已经在我们的面前。 Allah akan memperbaharui segalanya menjadi baru. 上帝会把一切更新成为新的。 Oleh karena itu bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan, 所以对我们每一个人信主的人， apa yang kita kerjakan hari ini tidaklah sia-sia. 今天我们所做的是不是突然的？ Ada makna dari segala yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan ini. 在我们的生命里面，上帝有计划好的， Benar bahwa kita harus menikmati kehidupan dengan kenikmatan diberikan Tuhan kepada kita. 我们必须要享受上帝所赐给我们的这个享福。 Benar kita harus takut akan Tuhan yang begitu berkuasa dan agung. 我们必须要敬畏那些已经掌权、已经荣耀的上帝。 Namun kita menyadari dari penyataan Allah dalam Yesus Kristus bahwa Allah sedang memperbaharui segala ciptaannya menjadi baru. 就是上帝透过耶稣基督已经把这个新造的已经更新了。 Bagaimana kita memandang kehidupan kita pada masa kini? 现在我们如何看待我们的生命？ Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kita tidak tahu apa yang terjadi akan masa depan. 圣经告诉我们，我们不了解，我们不知道明天将发生什么事情， Karena itu kita perlu takut akan Tuhan. 所以我们要敬畏上帝。 Di dalam unsur takut akan Tuhan, ada unsur berharap kepada Tuhan. 所以在敬畏上帝的这个因素，就是我们有盼望上帝。 Kesadaran bahwa Yesus sudah bangkit membuat kita hidup bukan tanpa tujuan, Bapak Ibu. 耶稣的复活不叫我们活得没有目的、没有目标， Namun dengan gambaran besar bahwa kita sudah berada di dalam satu kisah besar sejarah Allah. 但是叫我们已经存在上帝的历史当中。 Segala sesuatu ada waktunya dan waktu itu berada di tangan Tuhan yang berdaulat. 一切都是各按其时，这个时间是在上帝的手中。 Maukah kita meletakkan segala upaya kita yang fana untuk mengetahui masa depan ke tangan Tuhan dan melakukan yang terbaik yang kita tahu? 我们是不是要把这个在世界上暂时的时刻交在上帝的手中，然后我们要尽量做的最好。 Bapak Ibu mengetahui judul lagu yang berjudul Ku Tahu Penguasa Hari Esok? 弟兄姐妹，你们是不是有听过一首诗，就是我知谁掌管明天？ Lagunya seperti 我不知明天的道路，我只要为主而活。我不许明天的阳光，它也许是个阴天。Bapak Ibu tahu lagu itu? 弟兄姐妹有听过这首歌吗？ Apa kisah di balik lagu yang begitu indah ini? 这个美妙的诗歌里面的背后到底有什么？ Lagu ini diciptakan oleh seorang pendeta bernama Ira Forrest Stanfield. 这首诗就是伊拉 Forrest Stanfield 牧师所创作的。 Pada tahun 1950, 这是在1950年所创作。 dia berkebangsaan Amerika. 他是一个美国人， Dia bukan hanya pendeta tapi penyanyi dan penulis lagu-lagu rohani. 他不只是牧师，他也是有创作诗歌的人。 Lagu dari Ira Forrest Stanfield ini telah menginspirasi banyak orang di seluruh dunia pada saat 那个时候他所写的诗歌已经
给人许多的灵感。 Tetapi apakah Bapak Ibu tahu di balik daripada lagu Who Knows Who Holds Tomorrow atau Ku Tahu Penguasa Hari Esok? 但是这个我知谁掌管明天的诗歌的背后，到底发生什么事情？ Ada sebuah cerita di balik sebuah lagu itu. 这首诗的背后有一个故事。 Pada saat itu istrinya merasa capek dan bosan dalam pelayanan yang dilakukan oleh pendeta Ira Stanfield ini. 就是那个时候，他的太太对他的这个牧师所做的服侍感到很疲惫。 Lalu sang istri pergi meninggalkan si bos pendeta ini. 然后他的太太就离开了这个牧师。 Istri ini pergi mencari kesenangannya sendiri. 他的太太就寻找他的这个享乐。 Lalu tidak berapa lama istri ini mengalami kecelakaan mobil dan meninggal. 到最后他的太太就是发生车祸，然后过世了。 Berdasarkan pengalaman Ira Stanfield, 按照这个伊拉斯坦菲的经验， pengalaman yang menyedihkan ini lalu lahirlah lagu yang memberkati banyak orang yang memberikan kekuatan bagi banyak orang yang mendengarkan lagu ini. 他所受的这个伤痛，他创造了这首诗，可以兼顾听这首歌的人。 Dari hasil perenungan lagu itu dapat diambil sebuah pelajaran bahwa setiap kesempatan menikmati hidup adalah merupakan anugerah yang tak terkatakan dan tak terlukiskan. 这首诗告诉我们有一个教训，就是我们要享受我们的生命是一个机会，一切这个生命就是无比从上帝而来无比的恩典。 Kesempatan yang telah Tuhan berikan bagi setiap orang tanpa pandang latar belakang dan keadaan. 就是无论我们有什么样背景的情况，是上帝所赐给我们的机会。 Kiranya Allah berkenan terhadap hamba-hamba yang takut kepadanya serta memberikan kekuatan. 但愿上帝赐给那一些敬畏他的仆人，给他们力量。 Mari kita masuk di dalam doa. 我们一同来祷告。 Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas firman Tuhan yang mengingatkan kami pada hari ini bahwa hidup kami mau hidup dalam waktunya Tuhan dan segala rencana ke depan apa yang kami bisa persiapkan hari ini itu terlebih daripada kontrol dan kedaulatan Tuhan. Kiranya Tuhan membimbing kami agar kami mengerti kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami akan menaikkan beberapa doa yang akan kami naikkan melalui poin-poin yang ada. Kiranya Engkau memberkati kami dan mendengar setiap seruan doa kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hui应上帝的话，我们一起唱。我永不忘记你. Sebagai respon firman Tuhan, mari kita naikkan pujian Kau tak kulupakan. Kita menaikkan pujian 3 bait dengan Mandarin dan hanya 1 bait pertama dengan bahasa Indonesia.
亲手带领你，我帮庇护庇你，我永不忘记你，我离弃你，我是你的救主，安慰照顾你。Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. 现在我们要进入公祷， kita akan masuk ke dalam doa syafaat, 祷告事项。我们请看我们的祷告事项。第一，我们就是要感恩，我们要感谢主，在今天这样的困难时期，上帝仍然与我们的印尼国家同在。感谢神给我们机会，能继续为他服侍。我们也要感谢神在我们的工作和生命上的保护。我们来开声感恩祷告，请。天上的父神，我们满心感谢你，你是万国的主。印尼都在你的掌权下，即使在这个时候，我们的国家面临着各种各样的问题和困难，你强大的手是在保护我们的国家，你仍然与印尼国家同在。父神，我们满心感谢你，因你把我们的灵魂从毁灭当中拯救出来。我们感谢你保持我们的力量和精神，我们感谢你供应我们每日的需要，为着健康和饮食，为着家庭和朋友，为着工作和侍奉和机会，也都谢谢你。在这些以上，我们感谢你，奉靠主耶稣基督的名，阿们。现在我们也是要为着我们印尼国家所挣扎的事祷告。Pada saat ini kita juga akan berdoa untuk bangsa dan negara kita。我们要为印尼的政府、警察或军事及人民共同维护社会、政治、经济稳定。特别当国家会员以批准这做权法规之后的治安或和平。我们也为这新冠肺炎病毒危言和政府祷告，让他们在共同处理应对瘟疫的策略时，有彼此之间的良好合作。我们也为这未能加速在本国的疫苗生产、临床试验、批准生产、分发祷告。Mari kita akan sama-sama buka suara dan kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Engkaulah tempat dan tumpuan kami, pelindung dan penjaga bangsa kami. Ya Tuhan, kami bermohon kepadamu, berilah pemimpin bangsa kami, terutama kepada Presiden kami, Bapak Jokowi, para menteri, pimpinan, dan lembaga tinggi negara, aparat keamanan untuk bersama menjaga stabilitas sosial, politik, ekonomi, dan keamanan, serta perdamaian pasca pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja oleh DPR. Tuhan, tuntunlah para pemimpin bangsa kami beserta jajarannya
baik sipil dan Polri yang bertugas di kota maupun daerah, agar berusaha sekuat tenaga untuk menggunakan segala sumber yang tersedia untuk mencegah tersebarnya wabah virus corona. Berilah kekuatan dan perlindungan bagi para dokter, perawat, dan tenaga kesehatan, para petugas rumah sakit dan relawan yang berada di garda depan merawat pasien COVID dengan mempertaruhkan kesehatan bahkan keluarga mereka. Bapa, kami juga mendoakan vaksin COVID yang saat ini sedang dalam tahap penyelesaian. Kiranya Engkau turut campur tangan di dalamnya. Kiranya vaksin COVID ini dapat teruji ampuh secara klinis, mendapat pengesahan dari BPOM, kemudian dapat diproduksi dan didistribusi di Indonesia. Kiranya vaksin COVID ini dapat meredakan penyebaran COVID di Indonesia. Kami berdoa dan kami menyerahkan bangsa kami hanya ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. 我们现在也是要为这教会祷告。Saat ini kita akan berdoa untuk gereja。我们要为神的仆人和服侍团队祷告。他们将预备本周的网络事工，为教会在规划前面的服侍计划或模型。我们也为即将进行的牧区会祷告。 是所谈的话都能使我们的事工更好并荣耀神。Mari kita sama-sama buka suara dan kita berdoa untuk gereja kita. Dipersilakan. 父神，我们要为着上帝的仆人和服侍人员们祷告，让我们将预备本周一连的 live streaming。 即用，无论在主日崇拜、晚祷会、细胞小组、接答基督教信仰问题及各个部门的团契，包括主日学等等的机会，都顺利的进行。感谢神带领同工们分工合作，连结弟兄姐妹在主里的信靠和关怀。父神。 求你是给教会领袖们从上头来的智慧和创造力，能思考与执行未来的事工计划。我们也为以及将进行的牧区会感恩祷告，让所讨论的计划都能使我们的事工更好，并荣耀归给上帝。我们也为教会牧 是传道人、同工们、领袖，让我们的身体健康，爱主爱人的心能成长，同心合意，兴旺福音向你感恩。愿你的恩典、怜悯都随着我们，奉主耶稣基督的名，阿门。现在我们也是要为这会友来祷告。Pada saat ini kita juga akan berdoa untuk jemaat. 我们要祷告，让会友通过网络上的崇拜及其他在网络上的活动，能同心支持、忠心与渴望寻求神。我们也祷告，让上帝在目前瘟疫情况下维持和兼顾会友家庭的生活，为每一位会友的家庭的经济困难、健康和工作祷告。Kita akan sama-sama buka suara dan kita berdoa untuk jemaat. Mari kita buka suara dan kita berdoa. 天上的父神，即使现在由于新冠肺炎大流行仍然在继续，我们仍无法在教会参加崇拜，但愿您帮助每一个会友的心保持忠诚，并渴望寻求上帝。 总以关注网络上的崇拜及其他在教会网络上的活动，让透过网络上的崇拜，会友的信心被坚固。我们也为每一个会友们在健康、
工作以及他们面临的家庭问题方面的斗争祈祷，愿上帝坚固并加强会友们的心灵，让他们靠着主而得生。我们这样祈求祷告，这奉主耶稣基督的名，阿们。现在我们就是要个人祷告，在这时刻，我们个人就是要向上帝祈求。我们用几分钟的时间来做祷告。Pada saat ini kita akan doa pribadi dan marilah kita mengambil waktu sejenak untuk datang merendahkan hati kita dan membawa permasalahan kita di hadapan Tuhan. Kita mengambil beberapa waktu. Dipersilakan. 父神，求你感动我们每一个人的心，让我们培养跟你有亲密的关系，感动我们的心灵，让我们感觉到，主啊，你就是我们的一切，离了你，我们真的不能够做什么。父神，求主施恩怜悯，让我们就是很渴望每一天透过灵修，透过读经，透过唱诗赞美主，透过祷告，让我们就是有跟你沟通。求主圣灵名，求主来帮助，使我们的灵命不断的成长，不断的成熟，也是能长出圣灵的果子。求主保守我们安全健康，也求主保守我们的家人安全无事。父神，求主也是帮助我们，让我们完全对我们的家人，特别是年长的父亲、我们的孩子们、我们的配偶、我们的挚友都不焦急，但是求主帮助，让我们都是把我们全家人都完全交在父神你的怜悯下、你的保护下。主啊，我们相信你是全知、全善、全能的神，教导我们在这个全球危机时刻，成为你忠实的仆人，帮助我们跟随我们的主耶稣的脚步，因爱而献上了生命，准备我们安置你的旨意行，愿你的名得到荣耀。我们这样祈求祷告，这奉靠主耶稣基督的名，阿们。请弟兄姐妹们，我们一起起立，我们就是要念主祷文，然后领受上帝的祝福。我们在天上的父，愿人都尊父的名为神，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿们。我们领受上帝的祝福，愿主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱以及圣灵的感动，与我们众弟兄姐妹们同在，从今时直到永永远远。阿们。请坐下，默祷。阿们。我们的祷告会结束，上帝祝福大家。